Ini adalah amaran daripada Presiden. Jika kapal Iran menghampiri sekatan, ia akan segera dimusnahkan. Marin Eser Kaigur boleh menaiki kapal tangki Iran dan CENTCOM akan meneutralkan bot laju Iran di selat itu. Drone pengawasan Iran terbang terlalu dekat dengan kapal pemusnah kami dan kami telah menembaknya jatuh. Dua kapal tangki dengan bendera palsu menuju ke China telah dipintas dan dipaksa untuk berpatah balik. Ini benar-benar membalikan segala yang telah dilakukan oleh Iran di selat itu. Sekarang, kapal-kapal dari semua negara di dunia boleh berlayar, kecuali kapal dari Iran. 15 kapal perang Amerika terlibat dalam operasi ini. Misi di selat itu bermula hujung minggu ini apabila dua kapal pemusnah berlayar melalui terusan tersebut. USS Frank E. Peterson dan USS Michael Murphy merupakan kapal pertama yang memasuki selat itu sejak bermulanya konflik. Rezim itu mengancam untuk menyerang, walaupun kapal Amerika masuk, kami tetap masuk, dan mereka tidak melakukan apa-apa. Kami akan segera membersihkan selat daripada periuk api, supaya kapal tangki minyak mempunyai laluan yang benar-benar bebas. Orang Iran telah meletakkan beberapa periuk api di selat itu, dan terlupa di mana mereka letakkannya. Namun kami mempunyai alat seperti drone Kingfish kami, yang berbentuk seperti torpedo dan menggunakan sonar untuk memetakan dasar laut serta mengesan bahan letupan tersembunyi. Kapal pemburu periuk api Gnifevs kami juga mengimbas dasar laut. Kami juga mempunyai jet ski yang dikawal dari jauh dan pemburu periuk api yang menyisir air. Kapal tempur pesisir kami menggunakan pelbagai sistem anti periuk api, termasuk helikopter Sea Seahawk yang memusnahkan periuk api dari udara. Tidak lama lagi kami juga akan mendapat sokongan. Adakah Amerika Syarikat benar-benar dapat mengubah corak peperangan sekiranya mereka memutuskan untuk menceroboh Iran? Ya, yang lain. Negara-negara lain akan melakukannya. Itu. Kita tidak perlukan negara lain sejujurnya. Tetapi mereka telah menawarkan perkhidmatan mereka. Kita biarkan saja. Kita mungkin akan umumkan esok. Tentera Laut Diraja mempunyai kapal penyapu ranjau, tetapi pihak British agak cerewet. Mereka sedang mengatur satu lagi mesyuarat dengan pihak Perancis dan yang lain tentang sama ada dan bila mereka akan membantu kita. Terlalu sedikit, terlalu lewat, kita tengoklah. Apapun matlamat Presiden sudah jelas. Kita tidak boleh membiarkan negara itu memeras ugut atau memeras dunia. Karena itulah yang mereka sedang lakukan. Kita tidak akan benarkan. Iran kata mereka akan buka selat itu jika gencatan senjata. Tapi mereka berbohong dan meminta rasuah dalam mata wang Cina dan Bitcoin. Penganalisis strategi tentera laut Zaan Kwan menyatakan, mafia panggil itu perlindungan, Iran panggil itu tol, hasilnya tetap sama. Di mana lautan bebas berakhir, pemerasan bermula. Melepaskan selat itu bermakna menyerahkan kawalan laut kepada Amerika. Dan itu akan menghantar mesej kepada Beijing bahawa mereka juga boleh melakukan perkara yang sama di Laut Cina Selatan, di mana sebahagian besar perdagangan global turut melalui kawasan itu. Minyak perlu mengalir dengan bebas dan perdagangan mesti dilakukan dalam dolar. Sebarang ancaman terhadap perkara ini adalah ancaman kepada asas-asas ketuanan Amerika. Mengasingkan Iran memberi kesan kepada rejim itu dari segi keuangan dan meletakkan tekanan ke atas pelanggan terbesarnya, iaitu China. Sekatan Tentera Laut yang berjaya akan mewujudkan keadaan untuk kekalahan total Iran. Pesanan sudah disampaikan. Adakah Demokrat berpura-pura naif atau mereka memang begitu? Saya benar-benar tidak dapat memahami bagaimana tindakan menyekat selat itu. Ia mungkin menyebabkan orang Iran membukanya semula secara berkesan. Kita pernah mengenakan sekatan laut ke atas orang Iran sebelum ini, menghalang senjata untuk Houthi dan juga Venezuela. Itulah yang mengubah musuh menjadi kawan dalam sekelip mata. Pasaran suka sekatan itu. 300 mata hari ini dan niaga hadapan minyak ditutup rendah. Dijangka pasaran akan merudum tanpa perjanjian damai. Tapi tidak. Para pelabur sekatan itu akan berjaya. Dan begitu juga dengan pihak atasan tentera. Bekas Komander Tentera Laut berkata kepada Prime Time, kuarantin itu seperti menekan mereka ke dinding. Dan anda mesti teruskan sehingga mereka mengalah. Saya rasa ini akan berterusan sehingga kita mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh orang Iran. Menyerang kawalan dan komando mereka dan jika perlu meneruskan serangan kinetik seperti yang dicadangkan. Serang jambatan dan loji jana kuasa. Runtuhkan mereka dan buat mereka menderita. Paksa mereka berlutut jika perlu. Kita cuba ini dahulu dengan mengepung kapal kargo untuk menghalang ekspor minyak. Jika China marah, itu bagus.
Ia adalah situasi yang menguntungkan untuk Amerika Syarikat. Amerika Syarikat. Orang China juga merasai tekanan. EYA baru saja menjadi simpanan kecemasan global. Kita akan bincangkan perkara ini sebentar lagi. Tiada lagi minyak murah dan tidak disekat untuk Beijing. China akan membayar dengan harga yang tinggi dan bekalannya akan dihancurkan. Xi Jinping hampir mengalah. Presiden dengan Mesir dalam konflik, saya tahu Anda akan bertemu. Tapi kita mempunyai hubungan yang sangat baik dengan China. Dia juga mahu selesaikan perkara ini. Sudah tentu dia mahu semuanya berakhir. Saya juga mahu perkara ini berakhir. Ingat ketika kita mengancam jambatan dan loji itu dan China menyuruh Iran menyerah. Sekarang, sekatan minyak mungkin akan menjadi tamparan terakhir. Orang Iran sedang cuba membeli masa. Dengan perang yang berlarutan, rejim itu menangguhkan revolusi. Tetapi ekonomi mereka mengalami kemelesetan yang amat dahsyat. Sekatan ini merugikan rejim itu hampir 400 juta dolar sehari. Itu bersamaan dengan 13 bilion dolar sebulan. Iran hanya menyimpan minyak selama 2 minggu sebelum menutup telaga mereka. Mereka tidak boleh mengalahkan kita dalam soal massa. Dunia memerlukan tenaga kita. Lebih daripada 120 kapal tangki minyak kosong sedang dalam perjalanan ke Teluk Amerika sekarang. Banyak kapal sedang menuju ke negara kita sekarang juga untuk memuat yang terbaik, memang benar. Saya rasa Anda boleh katakan, seseorang pernah kata yang terbaik dan paling manis. Saya tidak pasti apa maksudnya manis, tapi bila merujuk kepada minyak, itu adalah sesuatu yang baik. Tapi mereka datang ke negara kita, ada banyak kapal yang sedang tiba. Industri keluli dan petrokimia Iran telah dimusnahkan. Tanpa hasil minyak, yang tinggal hanyalah menjual pistachio kepada orang Pakistan. Ia boleh jadi lebih teruk. Presiden masih mempertimbangkan serangan udara terhad, mengatakan bahawa sasaran mudah untuk diserang. Orang Iran sedang kehilangan kawalan di sini. Dan Vance yang telah berunding dengan mereka selama 20 jam berkata bahawa kita sepenuhnya mengawal keadaan. Kita mempunyai banyak kelebihan dan kita akan lihat apa yang orang Iran akan lakukan. Gencatan senjata hanya tinggal 8 hari lagi dan orang Iran tidak bekerja sama. Mereka tidak faham bahawa mereka bukan sedang berunding dengan Barack Obama. Mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklear. Iran boleh catat, Iran tidak akan memiliki senjata nuklear. Kami bersetuju dengan banyak perkara, tetapi mereka masih belum menerima perkara itu. Saya rasa mereka akan bersetuju. Saya hampir pasti mereka akan bersetuju. Jika mereka tidak bersetuju, tidak akan ada perjanjian. Tidak akan pernah ada perjanjian. Iran tidak akan memiliki senjata nuklear dan kita akan mendapatkan kembali kuasa itu. Kita akan mendapatkan semula, atau kita akan ambil balik daripada mereka, atau kita akan ambil. Orang Iran masih boleh menyimpan uranium di bawah tanah yang dalam. Dengan lebih daripada 400 kg bahan itu, dan walaupun ITU, INA, dan Israel menyerang makmal serta saintis, masih ada sistem terowong yang kompleks di bawah tanah. Di bawah gunung-gunung mereka. Satelit Amerika sedang memantau situasi dan setakat ini tiada apa-apa yang telah dipindahkan keluar. Pakistan berkata bahawa Iran tidak mempunyai keupayaan ketenteraan untuk terus berperang dengan kami. Ia hanya soal masa. Pintu untuk perjanjian masih belum tertutup. Itulah yang diberitahu oleh satu sumber kepada Axios. Kedua-dua pihak sedang berunding. Ini adalah seperti bazar. Kami telah dipanggil pagi ini oleh orang yang betul, oleh orang yang sesuai dan mereka mahu berunding untuk mencapai persetujuan. Mereka ingin berunding untuk mencapai persetujuan. Namun New York Times berharap kita kalah dalam perang kerana TDS mereka. Saya tidak mahu melihat Netanyahu atau Donald Trump menjadi lebih kuat kerana perang ini. Kerana mereka adalah orang yang teruk. Kedua-duanya mempunyai projek anti-demokrasi di negara masing-masing dan merupakan penjenayah yang disyaki. Mereka adalah orang yang teruk, merosakkan reputasi Amerika Syarikat dan Israel di seluruh dunia. Jadi saya benar-benar berbelah bahagi. Saya mahu melihat Iran dikalahkan secara ketenteraan, tetapi saya tidak mahu melihat dua orang yang teruk ini menjadi lebih kuat. Friedman kata, hancurkan rejim pengganas terbesar di dunia dan rampas senjata nuklear mereka, atau Trump akan mendapat manfaat. Susah.